Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sula ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtighah wa jilla wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah petang ni kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab At-Tamhid li Khulasati Aqaidi Ahli Tauhid, yang mana kita telah sampai pada muka surat surat apa? Saya rasa dah sampai pada muka surat 97, betul? Sifat baqa, ataupun dah masuk sifat baqa ni? Betul Ustaz, 97. Baru nak start. Baru nak start betul Satu-satu Ustaz. Satu-satu. 101 Mukhalafah lil hawadis. Ya. Ya betul Ustaz. Betul lah. Betul. Betul lah, saya rasa macam dah baca. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qalahu Syekhun al-Musannif al-Fadhil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Wa qala sifat mukhalafah lil hawadis. Artinya Allah itu tidak menyerupai yang baharu. Artinya Allah tidak menyerupai yang sebarang makhluk. Okey. Tidak menyerupai sebarang makhluk sama ada secara menyeluruh dari segenap sisi. Okey, yang ni boleh gariskan satu. Okey. Ataupun secara cabang, iaitu dari sisi yang tertentu. Okey, dua. So maksudnya apa? Maksudnya bila kita kata Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis, kita menafikan apa? Kita menafikan penyerupaan. Syabih wa nadhir ataupun mumasalah. Okey, mumasalah seumpama ataupun syabih serupa. Okey, seumpama, serupa. Okey, daripada segenap sisi ataupun dari satu cabang, iaitu dari sisi tertentu. Okey. Apa maksud dia? Sekejap lagi dia akan explain. Allah juga tidak bersifat dengan sebarang sifat baharu dan kelaziman-kelazimannya. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat baharu. Apa sifat baharu, puan-puan? Apa sifat baharu? Sifat baharu ni paling besar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dua. Okey. Paling besar sifat baharu ni dia ada dua. Apa dia sifat baharu? Iaitu yang pertamanya ialah dia itu bertempat. Dia itu ialah tahayuz. Tahayuz ni apa? Tahayuz ni mengambil ruang. Itu maksudnya dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ialah kita panggil apa? Dia ialah sifat makhluk. Ciri-ciri khas makhluk ni apa? Pertama tadi ialah dia itu tahayuz. Dan yang kedua ialah apa? Dia itu ialah berubah-ubah. So ada dua ciri khas makhluk. Okey. Sifat makhluk yang utama sifat makhluk yang utama ada dua. Pertama tahayuz. Tahayuz ni apa? Mengambil ruang. Yang kedua ialah berubah-ubah. Okey, yang kedua ialah berubah-ubah. Yang ni puan-puan kena tulis. Okey, yang saya sebut ni puan-puan kena tulis. Kalau tidak nanti saya cerita panjang-panjang nanti tak faham. Boleh? So apa ciri-ciri benda baharu? Ciri-ciri benda baharu yang utama ialah dua. Pertama, dia ialah tahayuz. Tahayuz ni apa? Dia mengambil ruang.
Dia ada dalam ruang ataupun dia mengambil space. Dia mengambil ruang lah. Okey. Dia tu tahayyuz. Yang kedua ialah apa? Yang kedua ialah dia berubah-ubah. Boleh. Jadi itu sifat makhluk. Okey, itu sifat makhluk. Maka Allah Taala tidak bersifat dengan sifat ini. Dan juga kelaziman dia. Okey. Macam mana saya nak bagi faham Okay, sebab benda ni dia mula nak berat sikit. Saya kena pergi benda ni, saya boleh baca je. Tapi saya takut perempuan nanti tak faham apa nilai yang hendak diberitahu ni. So saya akan pergi berat, kalau tak faham tak apa. Boleh Okey, macam ni. Perempuan faham tak lazim? Perkara ni lazim. Apa yang buat? Okey, saya tanya dulu. Yang ni saya bagi buka mikrofon. Okey. Apa yang puan-puan faham tentang dia sebut sifat baharu dan kelazimannya? Apa yang puan-puan faham terhadap perkataan lazim tu? Ada siapa boleh share? Sifat kebiasaan tak Ustaz? Sifat kebiasaan. Boleh bagi contoh? Apa maksud lazim tu? Biasa. Sifat kebiasaan. Ada faham tak? Lazim tu selalu. Selalu. Okey, contoh. Selalu melakukan. Apa dia? Solat Ustaz. Kalau makan selalu Solat. dia kenyang. Biasanya. Makan selalu dia kenyang. Boleh Tak Ustaz? dengar lah apa? Apa punya wifi teruk. Oh, okey, tak apa. Okey. Tak apa. Saya bagi contoh. Okey, contoh Kita makan. Okey, makan ni ialah satu sifat. Kita makan. Perbuatan lah. Lazim daripada makan akan melahirkan apa? Kenyang Ustaz. Kenyang itu ialah kelaziman makan. Boleh faham tak? Apa tu lazim? Jelas tak? Jelas. Okey. Itu contohnya. Lazim daripada makan, kita kenyang. Orang tak payah sebut pun. Kan? Orang tak payah sebut. Saya ni baru lepas makan. Contoh. Orang hidang kat kita makanan. Tak apa. Terima kasih. Saya dah makan tadi. Okey. Okeylah kalau awak makan kenapa? Kan? Sebab kita faham lazim daripada makan, dia dah kenyang. Bila dia dah kenyang, dia dah tak boleh nak makan lagi lah. Boleh faham tak? Nampak kelaziman tu? Boleh? Faham? Boleh Ustaz. Yang ni penting ni. Kalau perempuan tak faham yang ni, saya tak boleh nak bagi, perempuan akan lost nanti kat tengah-tengah. Alright? Perempuan akan lost. So saya ulang sekali lagi. Dia ada benda yang mana kita panggil apa? Dia benda ni dalam mantik lah. Biasanya kita belajar benda ni dalam mantik. Tapi saya tak nak pergi mantik tu. Saya just bagi contoh mudah supaya puan-puan faham. Sesuatu dia ada kelaziman dia. Okay? Sesuatu perkara biasanya dia ada lazim dia. Dia ada hakikat dia ada lazim dia. Contoh. Saya bagi contoh. Manusia ni didefinisikan sebagai hayawanun natiq. Okay? Manusia ni didefinisikan sebagai hayawanun natiq. Okey. Hayawanun natiq ni maksudnya apa? Maksudnya ialah hayawan. Hayawan ni maksudnya ialah yang mempunyai nyawa. Bukannya binatang tau. Yang mempunyai nyawa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, maksud natiq maksudnya berfikir. Jadi manusia ini didefinisikan, diberi ta'rif ialah sesuatu yang bernyawa yang berfikir. Okey? Yang berfikir. Tapi boleh tak saya nak kata ta'rif manusia ini ialah sesuatu yang bernyawa hayawanun dhahik. Hayawan, sesuatu yang mempunyai nyawa yang boleh ketawa. Yang ketawa. Boleh tak? Boleh tak saya nak sebut macam tu? Boleh lah Ustaz. Boleh. Kenapa boleh? Manusia memang dia punya kelaziman dia ketawa.
Faham tak? Lazim daripada boleh berfikir, orang boleh ketawa. Sebab binatang tak ketawa. Sebab binatang tak boleh fikir. Kita ketawa sebab apa? Orang buat lawak kan. Kita fikir, apa benda dia cakap pelik ni? Lepas tu kita faham, kita gelak kan. Sebab kita berfikir. Jadi kelaziman daripada berfikir ialah boleh ketawa. Faham? Kelaziman daripada fikir kita boleh sedih. Kan? Tapi sedih tu ni lah, ketawa lah. Biasa contoh yang bagi ketawa. Sebab tak ada binatang yang boleh ketawa. Okay? Tak ada makhluk hidup lain yang boleh ketawa. Manusia boleh ketawa. Okay? Boleh faham? Jadi ketawa itu lazim. Dia bukannya sifat manusia, sebab ada je manusia yang tak ketawa kan. Orang gila. Dia tak ketawa. Ada jugalah. Kan? Tapi kalau dia tak ketawa, adakah dia masih manusia? Ya, masih manusia. Tetapi lazim daripada dia boleh berfikir ialah apa? Dia boleh ketawa. Boleh faham? Jadi faham perkataan lazim. Saya nak perempuan faham perkataan lazim tu je. Okay, now sekarang saya sebut apa tadi? Allah Subhanahu Wa Taala dia kata apa kat sini? Juga tidak bersifat dengan sebarang sifat baharu. Apa sifat baharu kat situ? Ada dua. Yang utama, apa dia? Tadi saya sebut apa? Pertama ialah dia itu sifat yang baharu ni ialah tahayyuz. Tahayyuz tu apa? Tahayyuz itu ialah mengambil ruang. Setiap benda yang baharu dia ada mengambil ruang. Okey, tahayyuz. Yang kedua ialah apa? Dia berubah-ubah. Okey, berubah-ubah. Baik. Lazim daripada perkara tersebut, lazim daripada perkara tersebut, dan kelaziman-kelazimannya kan. Okey, apa kelaziman tahayyuz dan berubah ni? Contohnya apa? Yang dia nak sebut kat bawah ni lah. Zat Allah tidak ada permulaan. Permulaan ni ialah lazim daripada berubah. Sebab sesuatu yang berubah mesti ada permulaan kepada perubahan dia. Nampak tak? Jadi itu permulaan ini ialah kelaziman daripada sifat berubah yang merupakan sifat utama ataupun sifat asas bagi sesuatu yang baru. Okey, dapat tak? Nampak tak? Okey, kita tengok seterusnya. Tidak ada perubahan. Tidak ada permulaan. Zat Allah tidak ada permulaan, tidak ada perubahan. Ni. Tidak berjisim. Sebab apa? Sesuatu yang mengambil ruang ialah jisim. Jisim ni ditarifkan dengan sesuatu yang mengambil ruang. Okey? Tidak beranggota. Sebab anggota ni mengambil ruang. Okey? Tidak berjuzuk-juzuk. Sebab berjuzuk-juzuk ni ada ruang. Dan tidak mengambil tempat dan ruang. Okey? Sebab itu ialah tahayyuz nama dia. Ini semua kelaziman. Lazim daripada dia mengambil ruang, of course dia akan ambil tempat. Dia ada dia punya ukuran, dia ada dia punya ketinggian, dia ada apa ni? Dia akan occupy space. Okey, dia akan mengisi ruang. Dia ada ukuran dia ada jarak dia ada arah dia. Tu semua ialah kelaziman daripada sifat tahayyuz dan juga sifat berubah-ubah. Okey. Boleh nampak? Sebab tu dia kata Allah tidak mempunyai batasan. Sebab apa? Bila dia tahayyuz ada batasan. Bila dia mengambil tempat besar mana pun dia akan ada batasan. Maka Allah Ta'ala tidak ada batas. Contoh, kan? Orang kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Kita kata arash besar mana pun dia ada limit. Besar mana pun dia ada limit. Okey? Allah Ta'ala limitless. Kalau kita meletakkan Allah Ta'ala di atas arash, maksudnya Allah Ta'ala ada limit. Ya, kita telah meletakkan batas bagi Allah Ta'ala sebab kita telah meletakkan tempat pada Allah Ta'ala yang merupakan sifat baharu, maka kita akan melazimkan kepada Allah Ta'ala sesuatu kemustahilan iaitu apa? Ada limit. Besar mana pun ada limit. Kan? Maka ada limit kepada Allah Ta'ala tidak boleh difikir oleh akal. Tak mungkin, mustahil. Okay, nampak? Itu sebab saya kata benda ni kalau perempuan tak faham apa yang saya sebut tadi, perempuan tak faham yang ni lah. Okay, setakat ni boleh terima lagi? Kalau tak boleh, saya baca je. Saya malas nak buang masa terang panjang-panjang. Okay? Tolong respon. Okay, tolong respon. InsyaAllah. Boleh? Faham? Okay, baik. Sebab petang-petang kan, saya tahulah mengantuk semua kan. Jadi kan saya semangat sangat ke kata tidur pula. So saya tanya dulu. Baik, selesai. Okey. Allah juga tidak boleh disifatkan dengan sebarang tidak mempunyai batasan, ukuran dan tidak mempunyai had.
Allah juga tidak boleh disifatkan dengan sebarang warna seperti makhluk. Allah juga tidak berada pada mana posisi atau kedudukan. Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Tak ada. Okey. Kanan kiri semua tak ada. Okey. Allah tidak diliputi dengan sebarang jarak. Okey. Allah tidak diliputi dengan sebarang jarak. Maksudnya tempat dan masa ini tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak di dalam masa, Allah Ta'ala tidak di luar masa, Allah Ta'ala tidak di dalam tempat, Allah Ta'ala tidak juga di luar tempat. Tempat ni tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Boleh? Baik. Macam mana tu? Wallah alam. Kita tak tahu. Okey? Macam mana tu kita tak tahu. Yang kita tahu hanyalah Allah, semua yang kita sebut-sebut ni semuanya mustahil ke atas Allah Ta'ala. Dan semua ni ialah sifat makhluk. Kan? Ada batasan sifat makhluk. Ada ukuran sifat makhluk. Kita sebatas je. Contoh macam saya kan duduk atas kursi ni. Jadi size saya sebatas kursi ni je. Bahkan lebih kecil lah daripada kursi ni kan. Okey. Jadi kursi ni lebih kecil daripada bilik ni. So saya ada batasan. Okey. Saya ada ukuran. Ukuran saya 165 cm. Contoh. Kan? 169 cm. Okey. Jadi kita itu ada ukuran. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Kita ada had. Allah Ta'ala tidak ada had. Okey. Kita ada sifat, okay, warna contohnya. Kita disifatkan dengan seperti kita panggil arat. Arat ni contohnya warna lah. Kan? Kita ni ada putih, ada sawo matang, ada coklat, ada hitam, kan? Ada putih langsat, ada putih kemerah-merahan, ada putih pucat, dan putih mayat. Tak kisahlah macam-macam kan. Okay? Allah Ta'ala tidak bersifat dengan semua sifat tu. Sebab tu sifat makhluk. Dan Allah Ta'ala tidak di posisi saya ada posisi. Kan? Saya sedang berada di dalam bilik. Di hadapan laptop. Kan? Di atas kerusi. Okey? Di atas kerusi. Di bawah bumbung. Jadi kita ada posisi. Allah Ta'ala tidak ada posisi. Okey? Dan Allah Ta'ala tidak diliputi sebarang jarak. Saya ada jarak. Jarak saya dengan laptop ni 1 depa. Kan? 1 depa lebih kurang lah. Kan? 1 depa. Okey? Allah Ta'ala tak ada jarak. Okay, tidak diliputi sebarang jarak. Kita ni ada anggota, ada tangan, ada mata, ada telinga. Kita ni berjuzuk-juzuk. Kita ada daripada urat, tulang, daging kan. Nerve system. Kita ada macam-macam lah. Okay, so kita ni berjuzuk-juzuk. Kita mengambil tempat, kita mengambil ruang. Kita dalam masa, kita ada permulaan. Kita ada perubahan. Kan, hari ni berat kita 50 kilo, besok dah 60. Contoh lah. Okay. Jadi kita berubah. Okay. So semua itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Boleh? Semua itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah juga bersifat qadim dan tidak menyerupai makhluk. Sifat Allah Ta'ala itu qadim dan tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna lagi maha agung. Okay. Dia maha sempurna lagi maha agung. Mustahil Allah menyerupai makhluk pada satu sisi ataupun pada mana-mana sisi. Jangan kata semua, satu sisi pun tak ada. Okey, jangan kata semua, satu sisi daripada hakikat manusia ni pun hakikat diri dia tidak sama langsung dengan hakikat makhluk dia. Nama sama ya, hakikatnya tak sama. Contoh kita selalu sebut Allah Ta'ala, tapi Ustaz, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala wujud. Kita pun wujud. Hakikat wujud Allah dengan hakikat wujud kita tak sama. Nama je sama. Sebab kalau nama tu tak sama, kita pun tak tahu apa benda. Jadi paling kurang kita boleh kenal. Tetapi kita kenal dan kita tahu bahawasanya hakikatnya tak sama. Allah mendengar, kita mendengar. Hakikat mendengarnya Allah tidak sama dengan kita. Kita mendengar dengan alat. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat mendengar. Macam mana dia dengar? Tak tahu. Kan? Macam mana dia dengar tak tahu. Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Allah Ta'ala melihat berbeza dengan kita melihat. Beza macam mana? Allah Ta'ala punya mata besar ke? Mata Allah Ta'ala macam teleskop ke? Ataupun macam mikroskop boleh tengok kuman. Ataupun teleskop boleh tengok jauh. Tak. Macam teleskop ke? Macam mikroskop ke? Macam apa ke? Semua tak sama. Okey, semuanya tidak sama. Boleh? Baik. Jadi hanya sama apa? Sama nama je. Okey, begitulah semua sifat-sifat yang lain. Maka tidak ada satu sisi pun yang sama antara Allah dan makhluk. Tidak ada. Okey, yang sama nama hanya pada sifat juga. Nama sama pada sifat.
Sebab itu bila orang nak menisbahkan kepada Allah anggota badan, sebab tu ulama nafikan. Dan ulama nafi. Allah Ta'ala tidak ada anggota badan, tak ada. Allah Ta'ala tak ada badan, tak ada tangan. Allah Ta'ala tak ada tangan. Habis tu macam mana Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala buatlah dengan kuasa dia. Kita tak tahulah macam mana. Tapi Allah Ta'ala tak ada tangan. Itu dalam ayat Quran tu Ustaz. Dalam ayat Quran itu dia mempunyai banyak maksud. Okey, yadun ada banyak maksud. Okey. Tetapi kita tak boleh terima maksud tangan iaitulah suatu anggota daripada anggota badan yang bercantum dekat bahu. Kan? Yang terdiri daripada jari-jari. Itu kita kata tidak selayaknya pada Allah Ta'ala. Kerana ketika itu dia akan menafikan sifat wahdaniyah pada zat. Okey, menafikan sifat wahdaniyah pada zat. Boleh? Baik, selesai. Jadi faham sungguh-sungguh ni mukhalafah lil hawadis ni apa sahaja persamaan dengan benda yang baru? Tidak boleh. Apa saja, dari mana, dari semua sisi ataupun dari sebahagian besar sisi ataupun daripada satu sisi pun tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Okey, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia pada mana-mana sisi. Okey, pada mana-mana sifat, pada mana-mana kelaziman sifat-sifat tersebut. Semua tidak ada. Boleh? Mustahil Allah menyerupai makhluk, mahu pun bersifat dengan sifat-sifat makhluk, dan mustahil juga ada sesuatu yang menyerupai zat dan sifat-sifat Allah. Boleh? Faham sebab itu kalam yang terkenal kan, yang disebutkan oleh para ulama kata apa? Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik. Setiap apa yang boleh terlintas di dalam pemikiran kita, maka Allah Ta'ala menyalahi benda tu. Allah Ta'ala macam ni kot. Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala macam ni kot. Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala ni cerah kot. Allah Ta'ala bukan lampu. Allah Ta'ala bukan matahari. Allah Ta'ala bukan cahaya. Cahaya ni makhluk. Iaitu Allahu nurus samawati wal ard tu apa? Allah menciptakan nur. Tu Allah punya nama tu An-Nur. Ustaz tak baca ke Asmaul Husna Ustaz? Kan antara nama Allah apa? An-Nur. Kata para ulama Al-Munawwir. Okay? Yang menerangkan. Nur dengan maksud yang memberi cahaya. Bukan dia tu cahaya. Tak. Okay? Tetapi dengan maksud Al-Munawwir. Okay? So jangan salah faham tu. Sebab nanti kalau ada, sebab ni kepercayaan orang, Tuhan ni Tuhan cahaya, jadi ada Tuhan kegelapan jugalah sebab ada gelap. Kan malam gelap kan, so maksudnya Tuhan gelap lah yang menguasai pula. Sudah, tu ketika tu dah syirik lah. Dah kufur lah pula kan. Kita dah bagi sekutu pada Allah Ta'ala pula. So kena faham bahawasanya apa? Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik. Setiap apa yang terlintas dalam otak kita tentang Allah, maka itu bukan Allah. Maksudnya terlintas dalam otak kita tentang gambaran, Allah Ta'ala, bentuk Allah Ta'ala macam ni kot, itu bukan Allah Ta'ala. Okey? Kalau lintasan tu cerita tentang Masya Allah, Subhanallah, Allah Ta'ala ni maha hebat, itu tak apa. Itu tak apa. Kan? Itu tak ada masalah. Yang tak boleh ni ialah kita duk bayang-bayang tentang zat Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Sebab itu dalam Quran pun dia sebut jangan duk bayang lah. Dan dalam hadis pun sebut jangan duk bayang. Jangan duk bayang-bayang pasal zat Allah Ta'ala. Kita memang tak tahu. Tunggu akhirat nanti bila kita boleh ru'yatullah. Amin ya rabbal alamin. Ketika itu barulah kita tahu macam mana Allah Ta'ala. Kan? Ketika kita dapat ru'yah. Okay? Tapi sekarang ni macam mana? Wallahu alam, tak tahu. Di luar batasan. Kita memang tak boleh nak fikir. Memang tak boleh nak fikir. Alright? Boleh. Selesai. Dalil nakli bagi sifat al-mukhalafah lil hawadith. Saya ulang sekali lagi. Saya akan ulang benda ni sebab benda ni payah. Sebab tu saya ulang. Allah Ta'ala maksud mukhalafah lil hawadith maksudnya Allah Ta'ala tak serupa. Tak serupa, tak sama. Okay? Tak serupa, tak sama. Dan tidak ada meh-meh pun tak ada. Okay? Dia ada apa kita sebut? Dia ada mumathalah, dia ada musyabahah, dan juga dia ada dia ada mumathalah, misal, syabih dan juga nazir. Tiga tu. Kalau kita kata misal maksudnya apa? Sama 100%. Yang ni kita nafikan. Maksudnya Allah Ta'ala sama 100% dengan makhluk? Mustahil. Boleh tak Allah Ta'ala syabih? Syabih ni apa? Sama pada sebahagian. Kan? Sama pada sebahagian. Besar. Tak boleh juga. Mustahil juga. Nazir ni apa? Sama pada satu sisi je. Satu sisi je. Satu sisi je. Boleh tak? Pun tak boleh. Jadi apa saja yang menjadi sifat makhluk, itu bukan Allah.
Okey, apa sahaja yang jadi sifat makhluk itu bukan Allah. Faham yang tu. Pegang kuat-kuat tu. Kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan akan kesamaan antara makhluk dengan Allah, maka ulama takwil. Ulama takwil. Okey, ulama kata kita tak tahulah sama ada kita tafwid ataupun kita takwil. Tafwid maksudnya apa? Tafwid maksudnya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita serahkan maksud dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwil maksudnya kita alihkan maknanya pada makna yang selayaknya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ai istaula. Istaula al-'arsy. Itu contoh takwil. Kan? Ar-Rahman iaitu Allah 'alal 'arsy di atas arasy istawa. Apa maksud apa ni 'alal 'arsy istawa? Maksudnya kita kata Allah Taala menguasai arasy, istaula. Dialah yang qahhara, kan? Dialah yang memegang, dialah yang memerintah kan arasy tu. Okay, dialah yang menguruskan, dia yang mencipta, menguasai. Okey, bukan maksudnya dia duduk atas arasy. Okey, bukan maksud dia duduk atas arasy. Boleh? Begitulah dengan ayat-ayat yang lain. Ataupun kita tak nak terjemah. Kita kata, mana ustaz tahu maksudnya? Okey, tak apa, kita pegang dengan salafus soleh, kita tafwid. Jangan terjemah langsung. Okey, apa maksud istiwa? Istiwa tu ialah istiwa lah. Dia punya qiraat itulah tafsiran dia. Nanti orang zaman sekarang tak puas hati. Takkan tak ada maksud pula kan? Tengoklah kamus. Tak. Bukan macam tu cara para ulama salaf. Ulama salaf tak tengok kamus. Okey. Mereka kata apa-apa saja yang mana ayat mutasyabihat ini, maka kita hanya serahkan kepada Allah Ta'ala maksudnya. Kita tak tahu. Tak payah duk tafsir-tafsir, tak payah. Okey. Kita tak tahu pun. Dan jahil terhadap masalah tu pun tidak menyebabkan iman kita berkurang. Tak ada. Okey, iman kita tak akan berkurang dengan sebab kita tak tahu tafsiran ayat tersebut. Kan? Adakah iman kita berkurang kalau kita tahu, ustaz, apa tafsiran alif lam mim ni? Saya tak puas hatilah. Yasin, baca tiap-tiap minggu dah ni ustaz, tiap-tiap hari baca. Yasin ni maksudnya apa ustaz? Saya rasa kuranglah beriman kalau tak tahu Yasin tu maksud apa. Ada ke? Tak ada, kan? Tak ada. Okey. So relax je, jangan risau. Yang penting ayat qul huwallahu ahad, ayat yang Allah Ta'ala suruh renung langit dan bumi, penciptaan manusia, langit dan siang dan malam. Hak tu, okey lah, Allah Ta'ala memang suruh kita fikirlah hak yang tu. Jangan fikirlah hak yang lain-lain ni. Boleh? Baik. Allah. Selesai. Sekarang kita masuk pada dalil. Boleh kita dalam ahli sunnah wal jamaah, bab ni kita tak terang panjang sangat. Tetapi dia ada kitab. Dia ada kitab yang khusus yang membincangkan tentang masalah ni lah. Tentang masalah ni. Antaranya kitab Jawi lah. Saya ada satu kitab. Apa nama dia? Kitab tu. Saya pun lupa lah. Tapi yang menerangkan tentang masalah sifat mukhalafah lil hawadis ni secara terasing dalam kitab yang khusus. Okey. Secara terasing dalam kitab yang khusus. Ulama Tanah Jawi kita lah yang tuliskan. Dia ada dua kitab bagus. Nak cerita tentang apa? Allah Ta'ala ni mustahil dia sama kan? Mustahil dia sama dengan makhluk ni. Laisa kamislihi syai' dan apa ni? Wa huwas sami'ul basir kan? Dan wala ya'uduhu walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, untuk fahamkan dua ayat. Okey, jadi dalil nakli bagi sifat mukhalafah lil hawadis ni apa? Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ini je. Ayat ni satulah. Okey, iaitu apa? Wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Okey. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman-Nya lagi, firman Allah Ta'ala lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni dua ayat ni cukup dah. Okey. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Imam Tirmizi meriwayatkan dengan sanad daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menjelaskan ayat daripada surah Al-Ikhlas tadi, lam yakul lahu syabihun wala idlun wa laisa kamitslihi syai'. Tiada baginya Allah suatu yang serupa, sama dan tiada seumpamanya akan sesuatu pun. Okey? Tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dalil nakli dia?
Dalil akli. Tadi dalil daripada Quran hadis. Dalil akal dia apa? Allah ialah Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Seluruh makhluk bersifat dengan baharu dan keterbatasan. Okey, maka semua yang baharu tidak terbatas. Yang baharu lagi terbatas tidak mungkin sama dengan Allah yang Maha Qadim. Sebagaimana mustahil juga Allah yang Maha Qadim itu sama dengan makhluknya yang baharu dan kelaziman-kelaziman kebaharuannya. Tu. Jadi Allah Ta'ala yang ciptakan makhluk. Jadi seluruh makhluk bersifat dengan baharu dan keterbatasan. Terbataslah sebab Allah Ta'ala yang bataskan. Okey, maka semua yang baharu lagi terbatas tak mungkin sama dengan Allah Ta'ala. Paling mudah macam ni lah. Kita tengok manusia. Ciptaan manusia. Ada tak ciptaan manusia yang sama macam manusia? Ada tak? Tak ada yang sama macam manusia. Mana ada? Kita saja kalau buat tak sama ciptaan kita tu. Hatta robot lah. Hatta robot. Hatta kita nak buat robot rupa macam kita kan. Ya kan? Hatta kita buat robot yang rupa macam kita. Dia tak sama sifat dengan kita. Dia mendengar tak sama mendengar dengan kita. Dia bercakap tak sama bercakap dengan kita. Dia tak boleh tasawur. Kan? Dia tak boleh tasawur. Dia ada data, informasi. Dia boleh apa kita panggil? Kan sekarang ada apa AI kan? AI, Artificial Intelligence kan? Memanglah. Tetapi tak sama dengan apa? Ya, dia tak ada jiwa. Dia tidak ada consciousness. AI tak ada consciousness. Dia tak ada empati. Kan? Dia tak ada empati. Dia boleh proses maklumat. Dia bolehlah kata ini kan. Kita nampak macam cerdik kan? Dah, dia hanya tengok kita punya behavior je. Betul? Sekarang ni semua dalam internet ni semua contoh ni lah. Kita tengok Facebook kan. Facebook heavily on artificial intelligence. Kita baru cakap, saya selalu tengok kan. Kita baru je cakap, tengok-tengok keluar iklan dekat Facebook. Dia rasa teringinlah nak makan ayam bakar. Keluar iklan. Video-video ayam bakar semua keluar. Contoh. Kan? Itu jadi dia ada apa? Dia ada intelligence tu tapi tak mungkin sama kan? Tak sama. Sebab apa? Intelligence kita akhirnya kita ada futuhat. Kan? Ini kita panggil ilmu wahbiyah. Ilmu wahbiyah ni apa? Ilmu yang Allah Taala anugerahkan. Bukan ilmu wahabi tau. Itu lain tu. Okey, ilmu wahbiyah ni maksudnya apa? Ilmu yang Allah Taala kurniakan kat kita. Tiba-tiba dapat ilham. Artificial intelligence tak dapat ilham. Maklumat dia apa yang dia ada dalam tu je lah. Cumanya sekarang robot kan dia dah ada internet kan. Mungkin dia advance lah sikit. Kan? Advance sikit lah. Tetapi dia tak mungkin sama dengan ilham, nafahat, fuyudat, futuhat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Itu manusia boleh dapat. Kan? Robot tak ada. Okay. So lain. Hatta manusia dengan ciptaan dia pun dah lain. Macam mana Allah dengan ciptaan dia? Takkan lain pula. Takkan sama pula. Tak mungkinlah sama. Kan? Tak mungkin sama. Okay, kita kata robot ada tangan, kita pun ada tangan. Kita punya tangan ada urat, robot mana ada urat. Kita punya tangan ada darah, robot mana ada darah. Kita punya tangan ada nerve, robot tak ada nerve. Dia ada sensor lah. Dia ada sensor. Tapi dia tidak ada nerve. Dia tak faham sentuhan kan. Kan dekat mana sensor dia pun pada certain tempat je. Adakah semua tempat, semua tangan dia tu ada sensor kan? The whole tangan dia tu ada sensor? Tak. Kita orang sentuh kat bahu pun kita boleh rasa. Orang sentuh dekat tengah pun boleh rasa. Orang sentuh kat ujung pun boleh rasa. Kat mana-mana part of badan kita, kita rasa. Adakah robot macam tu? Tak sama. Tak sama. Kan? Jadi kita dengan makhluk ciptaan kita saja pun dah berbeza. Macam mana Allah kan? Rabbul Karim. Kan? Rabbul Jalil. Lagi jauh. Kan? Lagi tak samalah. Boleh? Ya, ada soalan ke Puan Bibi? Ada nak tanya soalan ke? Angkat tangan tu nak tanya soalan ke apa? Oh bukan. Oh nak keluar. Oh tak apa. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi tu? Okey. Selesai. Boleh faham Itu secara mudahlah kita nak cerita faham tentang apa? Nak faham tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalil. Okey. Konsep tanzih. Okey. Ini penting ni. Bab ni dia sedikit panjang lah. Sedikit panjang. Berbanding bab-bab yang lain dia sedikit panjang. So tak apa, kita baca pelan-pelan. Dia ada lebih kurang 10 muka surat. Okey, 9 muka surat. Di samping keimanan kita terhadap kewujudan Allah, kita juga wajib beriman bahawa
Allah itu maha sempurna dan tidak layak baginya bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Tanzih, penyucian ialah kita menafikan sifat kekurangan daripada menisbahkannya kepada Allah. Dalam keimanan kita terhadap Allah, kita meyakini secara jelas bahawasanya Allah bersifat dengan sifat-sifat yang maha sempurna dan maha suci Allah daripada sebarang sifat-sifat kelemahan. Jelas. Okey. Adapun antara sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah yang maha qadim adalah segala kelaziman baharu. Seperti bergerak. Bergerak ni ialah kelaziman baharu, berubah-ubah. Jadi bergerak itu ialah salah satu kelaziman kepada berubah. Bergerak ialah salah satu kelaziman kepada berubah. Sebab macam mana kita nak tahu sesuatu berubah? Dia bergeraklah. Dan kita sentiasa je berlaku perubahan. Sentiasa berlaku pergerakan. Jadi tadi duduk, sekarang tadi berdiri, sekarang duduk. Tadi baring, sekarang duduk. Sekarang jadi berubah-ubah. Okay, bertempat. Mempunyai sebarang ukuran, mempunyai sebarang had dan keterbatasan dan sebagainya. Ini kerana semua itu merupakan sifat-sifat kebaharuan yang mana jika Allah bersifat dengannya, berarti dia sama dengan makhluk dari sudut itu. Dan ini juga antara bentuk tashbih yang tertolak dalam Islam. Antara bentuk tashbih penyamaan. Okey, persamaan atau penyamaan yang tertolak dalam Islam. Adapun aliran-aliran yang mencemari konsep tanzih dalam Islam adalah seperti aliran-aliran golongan musyabbihah dan mujassimah yang menjisimkan Allah dan sekaligus menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Mereka terfitnah dengan nas-nas mutasyabihat. Yang mana sekarang ni yang kuat berpegangan ni golongan Wahabi lah. Okey, golongan Wahabi. Sebab tu bahaya Wahabi ni. Wahabi ni puan-puan, dia bukan masalah, saya ni tak suka sebut Wahabi-Wahabi ni kan. Orang rimas, saya pun tak suka. Kita tak nak gaduh dengan orang, tapi orang keliru, tak faham Wahabi ni. Jadi Wahabi ni dia bukan masalah pasal baca Yasin malam Jumaat, pasal kunut, pasal bismillah. Itu fara' kan, itu fara'. Kalau dia tak nak baca tak nak baca kunut, kita pun kata kunut tak wajib. Kalau dia tak nak baca Yasin, kita pun tak kata Yasin tu wajib. Okey. Kalau dia tak nak semayang, baru kita marah. Okey. Tapi masalahnya apa? Masalah yang lebih besar selain daripada dia suka buat kacau lah dengan masalah furu'iyah tu. Masalah dia ialah pada ni, masalah akidah. Ini masalah besar dia. Okey, dia orang beriman bahawasanya Allah Ta'ala memang ada tangan. Kan? Itu masalah. Cuma dia ada dua jenis lah. Musyabbihah, mujassimah ni ada dua jenis. Satu yang memang mujassimah sarihah. Dia kata tangan Allah memang macam tangan manusia lah. Itu memang kafir. Itu kafir. Okey, tetapi kebanyakan yang ada, terutama yang kat Malaysia ni lah, kat Arab ada je kan yang masalah. Kat Malaysia pun ada yang masalah, ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim. Okey, saya tak nafikan, memang ada yang ekstrim. Ada je kat KL ni kan. Diorang ni tak ada tauliah pun tapi diorang mengajar online kan, mengajar kat tempat diorang. Okey, so ramai lah, ada ramai. Okey, ada yang tak ekstrim, ada yang ekstrim. Jadi mereka yang tak ekstrim dia kata Allah Ta'ala ada tangan tetapi tangan tak sama lah macam tangan kita. Kita kata yelah kambing punya tangan pun tak sama macam tangan kita, monyet punya tangan pun tak sama macam tangan kita, robot punya tangan pun tak sama macam tangan kita. Jadi tangan macam mana? Dia kata tak sama lah juga dengan yang lain-lain. Okey, kalau tak sama pun masih tangan juga. So problem. Cumanya yang tu tak kafir lah tapi still bid'ah sesat. Dia kata tangan yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Still tangan. Kita kata tangan tu tak layak dengan Allah Ta'ala. Bukannya tangan yang selayaknya. Tangan tu memang tak layak. Tidak selayaknya Allah Ta'ala. Sebab bila faham tangan akan ada badan. Bila ada badan takkan tak ada kepala. Akan ada kepala. Ketika itu kita akan menisbahkan benda yang Allah Ta'ala pun tak nisbah. Orang akan terbayang. Dia kata janganlah bayang. Macam mana tak terbayang? Awak dah bagi bayangan tersebut. Jadi sebab itu ahli sunnah dari awal lagi. Kita nafikan terus. Jangan bayang apa-apa. Okey? Jangan bayang apa-apa. Kalau tak ada dalam hadis Nabi tak boleh ikut. Siapa kata macam tu? Kalau macam tu jangan makan roti canai. Kan? Kalau macam tu jangan solat pakai baju Melayu. Betul? Tak ada dalam hadis Nabi. Okey, dia kata ni dalam masalah agama bukan dalam masalah adat. Okeylah dalam masalah agama. Kan? Nabi SAW tak sebut pun dalam hadis Nabi apa? Allahumma salli Muhammad. Nabi solat tak pakai mikrofon, awak pakai mikrofon. Awak bid'ah. Kan? Nabi mengajar tak ada mengajar online, awak mengajar online, awak buat bid'ah agak. Betul. Sama, mana ada hadis.
Nabi suruh mengajar pakai ni kan. Pakai online, mana ada. Okay. Jadi argument tu tak betul. Argument tu tak betul. Kita ni setiap perkara, ni kena belajar qawaidul fiqhiyah pula lah perempuan. Okay. Dalam kitab qawaidul fiqhiyah disebutkan apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Kan? Asal dalam sesuatu itu ialah harus selagi tidak ada perkara yang mengharamkan dia. Maksudnya al-aslu ialah waqaf, betul. Tetapi asal kepada syarak ialah apa? Bila ada yang menghalalkan. Jadi dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala ada benda yang Allah Ta'ala halalkan, ada benda yang Allah Ta'ala haram. Benda yang Allah Ta'ala tak sebut, benda tu dimaafkan. Maksudnya buatlah, jangan tanyalah macam-macam. Okay? Tak boleh sebut Sayyidina. Nabi SAW kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Nabi kata aku ni sayyid. Kan? Jadi kita hanya sebut apa yang Nabi sebut. Kan? Boleh apa masalah? Tak boleh pula. Yang tu kena baca satu kitab lain. Dia ada kitab. Saya ada kitab risalah tentang siyadah. Ada ke sini? Ni kitab ni. Kena baca kitab ni. As-Siyadah. Kitab Siyadah. Susunan Syekh Fuad Rembau. Syekh Fuad Negeri Sembilan. Dalam ni diterangkan tentang dalil-dalil keharusan, kesunatan, bukan sekadar harus. Kesunatan untuk melafazkan siyadah. Dalam ni dia ada sebut dalil-dalil dia. Dalil-dalil mereka lah yang melarang. Kita ada jawapan, jangan risau. Okay, kita ada jawapan. Kan? Dia ada jawapan dia. Kita bukan cakap kosong lah macam tu lah. Okay? Mana? Dia punya dalil dia ulaikal ladzina amtahanallah. Mengucapkan Sayyidina atau Maulana ni dianggap keterlaluan. Jadi dia ada semua tu ada dalil lah. Okay? Yayasan Sofa. Yayasan Sofa. Okay? Carilah. Sebab saya tak tahulah buku ni ada lagi ke tak. Ni saya beli lama dah. Kan? Bagus lah. Macam doa awal tahun, akhir tahun mereka kata Nabi tak baca pun. Siapa kata Nabi tak baca? Kan? Siapa kata Nabi tak baca? Pertama, boleh nak baca doa bila-bila, boleh tak? Boleh. Ada dalil. Kan? Yang kedua, Nabi SAW ketika nampak anak bulan, Nabi doa. Kan? Awal bulan tu apa? Kan? Kalau awal bulan tu bertepatan dengan awal tahun tu awal bulan juga. Nabi tak baca doa ke? Nabi baca doa. Ketika mana Nabi nampak anak bulan kan ada doa. Doa Nabi tengok anak bulan. Itu dalil lah. Bila masuk awal bulan Nabi doa. Kan? Dah cukup. Kan? Tak perlu nak ni sangat. Dia masalahnya orang ni. Dia kena faham macam ni. Okey, kaedah kita nak kata benda tu haram mesti ada dalil. Terbalik dengan Wahabi. Wahabi kata nak benda tu jadi halal kena ada dalil. Tak betul. Kan? Nak ada benda tu halal kena ada dalil. Tak. Kan? Jadi kenapa macam tu pula? Tak ada. Ada benda yang memang asalnya haram. Contoh ialah masalah buduk. Masalah bada'ah abda'. Kan? Masalah apa? Abda' ni. Masalah ni lah, masalah perempuan. Asal pada masalah perempuan itu haram. Betul. Abda' ni masalah apa ni? Abda' ni maksudnya ialah kemaluan orang perempuan lah. Minta maaf sebut kemaluan orang perempuan. Jadi masalah kemaluan orang perempuan, hukum hakam berkaitan dengan dia mulakan dengan haram dulu. Okay, hukum hakam yang berkaitan dengan kemaluan orang perempuan ialah haram dulu. Selagi tak ada benda yang yakin kata benda tu ialah halal, tak boleh. Benda tu tak boleh, haram. Contoh kan, dia confuse, ni isteri saya ke bukan? Dia tak boleh lah. Dia tak boleh lah jima' dengan perempuan tu, tak boleh. Tu contoh lah. Tapi dalam masalah makanan, ni makanan ni halal ke haram? Tak ada dalil yang haram, maka halal lah. Maka halal. Asal halal. Itu kaedah dia. Okay. Kadang-kadang kita terpengaruh, ramai je terpengaruh, standard tu.
Ada ustaz kata tiada doa. Ya, betul. Doa yang spesifik dari Nabi, ya tidak ada. Okey. Tapi tak menafikan boleh doa dengan keumuman keumuman boleh berdoa bila-bila waktu. Dan berdasarkan daripada qarina ayat tu kita panggil lazim. Kan saya sebut tadi. Kan Nabi doa awal bulan, lazim daripada doa awal bulan. Akan adalah awal bulan yang bertepatan dengan awal tahun. Kan? Kalau Nabi doa awal bulan Muharram, tak ke itu awal tahun? Jadi Nabi doa tak? Nabi doa tak? Okey, tu je. Itu soalan yang kita kena tanya. Okey. Kena terletak dulu nak jemput ustaz bagi kuliah. Ada isu ke? Tak apalah, kena bincang tepi lah. Okey. Okey, selesai. Dah lah tu cukup lah masalah. Dah tak pasal-pasal cerita pasal Wahabi pula. Okey dah. Kemudian Wallahualam. Teliti. InsyaAllah ni guru-guru sepakyu ni insyaAllah khair. Menolak fahaman tajsim. Okey. Jisim dalam bahasa Arab bererti sesuatu yang tercantum oleh dua bahagian atau lebih. Itu jisim. Iaitu sesuatu yang mempunyai cantuman terkib oleh dua jauhar, benda atau lebih. Contohnya atom. Ia adalah jisim kerana tercantum oleh tiga benda iaitu proton, elektron dan neutron. Contoh. Okey. Syekh Ibn Manzur menyebut tentang jisim dalam lisanul Arab, al-jismu jama'atul badan atau a'dha'i minan nasi. Okey. Maksudnya jisim ialah himpunan badan atau anggota daripada manusia. Seseorang yang berfahaman tajsim ialah seseorang itu berkata bahawasanya Allah itu suatu jisim. Ataupun menetapkan kelaziman jisim walaupun tidak menyebutnya sebagai jisim secara jelas. Nampak? Jadi jisim ialah satu. Kalau dia tak tahu, dia menetapkan kelaziman jisim. Antara bentuk tajsim ialah seperti menetapkan cantuman atau keanggotaan bagi zat Allah, menetapkan bentuk, tubuh, ukuran, batasan, tempat dan pergerakan bagi zatnya. Sebab bila dia ada jisim, of course dia ada tempat, dia ada batasan. Kan? Tangan kita, orang kata tangan dia panjang lah, dia ni tinggi lah, tinggi mana pun seseorang, dia ada limit. Okay. Dia ada limit. Boleh? Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap tempat tu, setiap benda tu dia ada, bila dia dah jisim, maka dia akan ada limit. Itu kelazimannya. Jisim pada hakikatnya adalah sifat khusus bagi makhluk Allah. Kerana adanya ciri-ciri seperti beranggota, bercantum daripada beberapa bahagian, berbentuk, berukuran. Saya tak dengar cakap, tak apa, tulis. Kak Asma rajin tulis kan, tulis. Okey, saya baca. Saya memang tak dengar pun, nanti saya baca. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berbentuk, berukuran adalah suatu keterbatasan bagi diri dan itu mustahil bagi Allah. Sesiapa yang mendakwa bahawa Allah itu berjisim atau menetapkan mana-mana kelaziman jisim yang merupakan ciri-ciri khusus makhluk, berarti dia telah sesat daripada akidah Islam yang murni. Tu. Okey, siapa yang mendakwa Allah jisim atau menetapkan mana-mana kelaziman jisim, maka dia telah sesat daripada akidah Islam. Kecelaan tajsim turut diisyaratkan dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya dengan yang lain. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Annahum musyabbihatu amanu mujmalan wa asyraku mufassala." Tu. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka beriman dengan Allah secara ijmal. Maksudnya dia bertauhid lah. Secara ijmal dia kata Allah Ta'ala tu satu. Tetapi mengkufuri Allah, mensyirikkan Allah secara terperinci. Kan?
Sebab menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maksudnya makhluk tu pun ada sifat Allah Ta'ala jugalah. Seperti mana Allah Ta'ala ada sifat makhluk, makhluk tu pun Allah. Maksudnya banyak Tuhan. Nampak tu tak? Lazim daripada tashbih ialah dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Itu masalah dia. Faham tak? Ini kita panggil lazim. Memang dia tak suruh, saya tak kata makhluk-makhluk ni semua ialah Tuhan. Memang awak tak kata. Tapi lazim daripada apa yang kita sebutkan ni, lazim daripada apa yang kita sebut, maka Allahumma salli ala Zainal Muhammad, dia ialah apa ni? Dia ialah sama macam kita mensyirikkan Allah Ta'ala, mengkufurkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Kan tu masalah. Betul tak? Okay. Jadi sebab itu kita pun kata dekat Mu'tazilah benda yang sama. Cumanya lazim ni ada yang lazim, al-lazim apa ni, laisa bil mazhab, lazimul qaul laisa bil qaul, ataupun lazimul mazhab laisa bil mazhab. Ada lazimul mazhab, apa ni, lazimul qaul al-qaul, ataupun lazimul mazhab al-mazhab. Okey. Dia ada benda yang lazim daripada perkataan ni. Dia boleh kita kata daripada mazhab ataupun daripada kepercayaan dia, ataupun dia bukan kepercayaan lah, walaupun dia ada kelaziman tersebut. Cumanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelaziman ini dia dalam mantik dia ada bahas lah, perbahasan kelaziman mana yang kita kata itu ialah kelaziman yang kita boleh sabitkan, kelaziman mana yang kita tak boleh sabitkan. Dari situlah kenapa ada ulama yang kata masalah ni kafir, kenapa ada ulama kata masalah ni tak kafir. Okay. Sebab tu masalah mengkafir tak kafir orang ni bukan senang. Dia bukan semudah perkataan ni kafir ni kan. Lazim daripada perkataan ni kafir. Sabar lu. Belum tentu. Belum tentu dia nak maksudkan yang itu. Kan. Walaupun kita boleh faham yang itu tapi belum tentu. Jadi sebab itu kenapa ada sebahagian kata-kata daripada Mu'tazilah tu kita tak kafirkan. Okay. So panjang nak cerita masalah tu, cuma faham daripada sini ialah apa? Lazim daripada dia itu apa ni, musyabbihah, dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Okey. Golongan mujassimah dan musyabbihah mengakui beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tetapi dalam masa yang sama mereka membahaskan sifat-sifat Allah secara terperinci. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk dengan mendakwa bahawasanya Allah itu bertempat di atas arash, Allah itu bersila atau bersemayam, Allah turun dan naik, Allah ada sifat-sifat keanggotaan dan sebagainya. Okey. Seseorang yang beriman kepada Allah dan menghayati Al-Quran dan As-Sunnah tak kala mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah, pasti akan menangkap dengan suluhan cahaya ilahi pada kebeningan hati yang murni dan akal yang waras yang sempurna, akal yang waras sempurna tentang keagungan Allah yang maha sempurna yang tidak bersifat dengan sebarang sifat-sifat kekurangan makhluk, lalu tidak memahami nas-nas secara zahir yang tidak layak bagi Allah. Okey. Mustahil bagi Allah itu bersifat dengan kejisiman ataupun bersifat dengan kelaziman jisim seperti berbentuk, berukuran dan bertempat. Bahkan terlalu banyak ayat-ayat yang sama ada menafikan kejisiman bagi Allah secara jelas, mahupun menafikan kelaziman jisim bagi Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. As-Samad, panjang terjemahan As-Samad tu. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Oleh yang demikian didapati bahawasanya para ulama salaf ada yang secara jelas menafikan kejisiman Allah dan menolak fahaman tajsim ini. Al-Imam At-Tahawi berkata rahimahullah juga ketika menjelaskan tentang akidah Imam Abu Hanifah rahimahullah dan anak muridnya, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat wa la tahwihi al-jihatus sit kasairil mubtada'at. Okey. Maha suci, maha tinggi dan suci Allah daripada sebarang had, sempadan, rukun, anggota dan alat. Dia tidak tertakluk pada mana-mana sudut yang enam, iaitu dia tidak bertempat. Okey. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat dalam menghukum sesat golongan mujassimah walaupun berbeza pendapat dalam mengkafirkan mereka. Okey. Mujassimah confirm sesat. Cuma kafir ataupun tidak, itu tengok.
Okey, tu tengok. Tengok level mana dia punya soreh ataupun tak soreh. Soreh ni jelas ataupun tak jelas kejisiman dia tu. Dia menjisimkan Allah Ta'ala tu jelas ataupun tidak jelas. Kalau jelas, maka confirm lah. Dia boleh jatuh kafir. Kalau tak jelas, maka kita kata dia ni bid'ah. Cuma nak kata kafir, itu ditentukan oleh qadi lah. Kita tak boleh nak tentukan. Kita tak boleh nak tentukan. Baik. Sekarang okey lah Ustaz, saya faham. Tak boleh nak kita panggil apa? Kita tak boleh nak menjisimkan Allah musyabih. Macam mana saya nak faham ayat-ayat ni Ustaz? Betul. Macam mana saya nak faham ayat Quran ni? Sebab ayat Quran ni banyak hadis ni ada yang yalah hadis-hadis yang kita panggil ayat-ayat mutasyabihat ni kan, ataupun hadis-hadis mutasyabihat, nas-nas mutasyabihat ni. Baik. Dia kata punca kesesatan golongan mujassimah adalah pada berinteraksi dengan nas-nas mutasyabihat. Justru Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam menjelaskan kaedah berinteraksi dengan nas-nas mutasyabihat dalam kitab beliau Iljamul Awam Anil Ilmi Kalam, dia kata apa? Hakikat mazhab salaf yang merupakan mazhab yang benar pada pandangan kami ulama Islam, iaitu apabila sampai suatu hadis yang mutasyabihat kepada orang awam kaum muslimin yang awam, maka wajib mereka berpegang dengan 7 perkara ini, iaitu apa? Pertama, dia kena taqdis, menyucikan Allah daripada sebarang kejisiman, sifat kejisiman dan kelaziman-kelaziman. Itu pertama. Yang kedua, dia kena buat apa? Kemudian kena tasdik. Dia kena benarkan apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya dengan makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maksudnya, dia kena beriman. Ini memang ayat Quran. Tetapi dia kena sucikan Allah daripada, tapi ni tak layak bagi Allah Ta'ala ni. Kemudian apa dia? Kemudian iktiraf, mengakui kelemahan diri dalam memahami maksud daripada nas mutasyabihat itu. Memang saya tak faham. Saya tasdik, saya benarkan lafaz ini dengan maksud, dengan makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tetapi saya iktiraf, saya tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita tahu kan tak bahaslah masalah ni. Sekarang kita tak tahu. Kan? Kemudian as-sukut, diam, tidak bertanya tentang maksud sebenar bagi perkara mutasyabihat tersebut kerana ianya boleh membawa kepada bid'ah. Imam Malik kata was-su'alu anhu bid'ah. Tanya pasal ustaz istiwa tu apa? Bid'ah. Tanya tu bid'ah. Awak nak jadi ahli bid'ah ke? Kan. Bila sebut bid'ah dalam masalah akidah tau. Ni bukan bid'ah baca Yasin malam Jumaat tu, bukan. Bukan apa ni baca doa awal tahun ni, bukan. Okey. Boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Kemudian apa dia? Kemudian al-imsak, tidak mengubah lafaz-lafaz zahir tersebut sama ada dengan penambahan, pengurangan maupun mengubahnya ke dalam bahasa lain. Jangan. Okey? Jangan kita ni pergi duk tambah-tambah. Okey? Kalau Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang, jangan ubah-ubah. Okey? Kemudian al-kaf, menahan akal daripada memikirkan tentang makna-makna bagi nas-nas mutasyabihat tersebut. Tak payah. Okey? Kemudian at-taslim li ahli al-ma'rifah, menyerahkan perbahasan tersebut kepada ahli ma'rifah yang mendalam ilmu mereka tentang masalah tersebut dengan mempercayai apa yang tersembunyi daripadanya tidak semestinya tersembunyi daripada Rasulullah SAW, para wali dan para ulama. Okey, masalah ni kita tak faham. Okey, jadi kita tak tahu, maka kita serahkanlah kepada Nabi, kepada para aulia, kepada para ulama. Mereka tahu, sebab tu mereka bahas. Kita tak tahu, jadi jangan bahas. Kan? Jadi jangan bahas. Demikianlah asas bagi orang awam dalam menjaga akidah mereka daripada fahaman tajsim dan ta'til. Okey, saya nak habiskan muka surat 109 ni supaya kita nanti boleh masuk sifat al-qiyam binafsi. Okey. Perbahasan tauhid amali, ma'rifatullah, mengenal Allah tanpa tashbih. Penyaksian Allah Azza wa Jalla dengan mata hati bagi mereka yang mengenalnya adalah tanpa tashbih dan tanpa kaifiat. Kita menyaksikan Allah di dunia ni tidak dengan mata. Kalau dengan mata maksudnya kita akan ada masalah. Okey. Tetapi menyaksikan Allah dengan hati itu tidak perlu kaifiat dan tidak akan ada tata cara dan tidak ada tashbih, penyerupaan dengan makhluk. Mereka menghayati kewujudan Allah melalui perasaan rohani dan tenggelam dalam lautan tauhid sehingga menyaksikan keagungan Allah sebagai wujud yang mutlak dan hakiki. Allah mentajallikan, menzahirkan sifat-sifatnya melalui perbuatan-perbuatannya. Adapun para hamba-Nya yang sentiasa bersama Allah dengan hati mereka, pasti mampu berinteraksi dengan alam di sekeliling
dengan penghayatan bahawasanya segalanya adalah daripada perbuatan-perbuatan Allah kepada diri mereka. Dalam istilah sunnah pula, ia disebut sebagai ihsan atau halawatul iman, kemanisan iman, yang diterjemahkan dalam bentuk ketaatan dan kehambaaan. Okey? Jadi kita ma'rifatullah ni, mengenal Allah, dia tak perlu tashbih. Masalah orang-orang yang mujassimah, musyabbihah, wahabiyah ni, mereka nak kenal Allah secara fizikal macam mereka nak kenal manusia. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Tak betul. Bukan itu cara dia. Kan? Bukan itu cara dia. Cara nak kenal Allah ialah rohaniyah. Kan? Ialah dengan hati. Dengan mata hati. Dengan basirah. Bukan dengan basar. Dengan basirah, mata hati. Jadi mata hati tidak perlu kepada bentuk. Mata hati melihat makna. Dia tidak melihat bentuk. Okey? Jangan terhalang dengan rasam. Okey, rasam ni bentuk. Okey, sebab itulah disebutkan oleh Sidi Muhammad Ibn Al-Habib, dia kata apa? Dia kata kullu inna ma'ani qa'imatun biswar, kan. Kullu man yudriku hadha kana min ahli al-ibar. Dia kata apa? Saya lupa. Kullu kan innamal kaunu ma'anin qa'imatun biswar. Kullu man yudriku hadha kana min ahli al-ibar. Okey. Dia kata innamal kaunu, sesungguhnya benda ni, kaun ni ialah ciptaan-ciptaan apa yang kita nampak ni lah, pokok, langit, bumi, apa sajalah yang kita nampak ni. Tanah, air semua ni. Ialah ma'anin qa'imatun biswar. Dia ialah satu makna yang berdiri dengan gambaran-gambaran. Okey. Contoh kan, kita faham makna pokok. Apa yang kita terbayang dalam akal kita ataupun dalam hati kita tentang pokok, itu bukan pokok yang ada kat luar, tak. Dia ialah makna yang ada dalam otak kita. Jadi bila kita nampak pokok sebenar, kita faham itulah makna yang ada dalam kepala kita tentang pokok. Itu just contoh. Jadi dia kata innamal kaunu ma'anin qa'imatun biswar. Kullu man yudriku hadha kana min ahli al-ibad. Tapi siapa yang melihat semua benda ni, dia tak tengok pokok tu saja, dia tak tengok laut tu saja, dia tak tengok matahari, dia tak tengok langit tu saja, tapi dia menembusi semua itu untuk melihat makna di sebalik itu, iaitu pencipta kepada seluruh ciptaan-ciptaan ini, kepada seluruh suar-suar gambaran-gambaran ini yang mendirikan gambaran-gambaran ini, maka dia akan jadi ahli al-ibar, kan. Orang-orang yang mengambil ibrah, orang yang mengambil ibrah. Okey. Macam tu. Jadi barulah dia akan melihat Allah di sebalik semua sesuatu. Okey, dan dia akan di situlah akan bermulanya apa yang kita panggil ihsan dan halawatul iman dan sebagainya. Boleh. Wallahu alam. Saya minta maaf saya terlebih masa. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada sifat al-qiyam bin nafs. Okey, al-qiyam bin nafs. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tunggu sini dulu puan-puan. Insya-Allah kita jumpa lagi pertemuan minggu depan. Saya minta maaf, minggu ni kita tak ada kelas dah lah. Okay. Sebab besok saya ada kursus pagi sampai petang sampai Jumaat. So insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Boleh? Wallahu ta'ala ala wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.